tahqiqlah ia dengan wujud, dengan wujud sifat kemurahannya atasnya pada zahir dan batin, pada awal dan akhir. Maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, dan kekal ia dengan dia. Ini macam mana kita nak ghaibkan pandangan makhluk, nak syuhud pandangan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tertumpu kepada pandangan makhluk, yang pertamanya kita terdedah kepada ujub ataupun riak. Dan riak ni kita buat ibadat bukan kerana Allah, mungkin kerana nak dipuji orang, kerana mendapat manfaat daripada makhluk dan sebagainya. Itu satu sudut. Yang kedua, apabila kita dipandang makhluk, kita akan juga cita dengan cercaan-cercaan, kritikan-kritikan daripada makhluk, akan mengganggu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak nampak dengan mata hati ini kesan-kesan ni makhluk semua ni, maka jiwa kita akan tenang dan tenteram dengan Tuhan kita. Jadi macam mana kita nak zahirkan, nak dapat benda-benda yang macam ni? Maka kata musannif, ghaib ni mana? Ghaibkan an ujudi akhbalihim alaika, ghaibkan daripada wujud berhadapan atas mereka itu makhluk, atas engkau. Macam mana kita nak ghaibkan bahawasanya pandangan makhluk ke atas kita? Iaitu kata musannif, bisyuhudi akhbalihi, dengan kamu menghadapkan pandangan hati kamu itu kepadanya, kepada Allah, alaika, atas engkau. Nak pandang hati kita yang Allah duk tengok kita. Bila terang mata hati kita yang Allah duk perhati kita, maka fanalah tumpuan kita apa orang kata. Jadi maknanya katanya dalam hal ni hati kita ingat Allah. Macam contoh kita kata, selalu kita buat contoh rezeki. Rezeki itu makhluk. Macam mana kita nak hilangkan pandangan hati kita tu kepada makhluk ni? Pandang yang bagi rezeki. Pandang hati Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Bila ingat Allah bagi rezeki, kita makna kita tak tertumpu kepada rezeki itu. Begitu juga bila orang menyakitkan hati kita, itu sebab, dipanggil sebab. Macam mana nak hilangkan sakit hati itu? Pandang kepada Musa bibul asbab. Yang mendatangkan sebab itu siapa? Allah Ta'ala. Maka di sana bila kita kenal Allah Ta'ala, kita nampaklah segala makna kesusahan yang kita tanggung ni semua datang daripada Allah. Di sana banyak hikmah-hikmah dia. Tuhan nak bagi macam-macam anugerah. Mungkin Allah nak kifaratkan dosa. Dengan pandang hati kepada Allah, maka kesusahan kita tanggung tu jadi ringan. Bila kita pandang pada Allah yang membagi rezeki, sama ada rezeki itu sikit ke banyak, kita nilai dengan harga yang bersungguh-sungguh. Pasal apa? Sebab kita pandang ianya datang daripada Allah Ta'ala. Kalau kita pandang rezeki saja, oh banyak, kita seronok lah. Kalau sikit kita tak seronok. Pasal apa sikit? Tapi kalau kita pandang yang bagi itu Allah, sikit ke banyak ke, ini semua anugerah daripada Allah, pemberian Allah, rezeki Allah. Kita akan, makna kita kata, kita akan muliakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Jadi Syekh Ibn Atta makna kata nak ajak kita
nak tunjuk kita cara-cara supaya kita tidak tertumpu kepada makhluk. Pandang hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan makhluk itu kepada kita, makna kata ujian daripada kita. Ujian kepada kita. Ujian nikmat ataupun ujian bala. Nikmat betul kamu nak syukur ke aku ke, atau kamu nak tunjuk ke orang? Betulkah kamu ikhlas kepada aku ataupun tidak? Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bila datang bala baru ingat kat aku? Datang nikmat lupa aku? Nikmat bala semua daripada Allah Ta'ala. Maka bila pandang hati kepada Allah, makna lupalah apa yang makna kata ada pada makhluk. Lebih kurang macam tu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan ghaibkan olehmu daripada keadaan berhadap segala makhluk atasmu. Pandangan makhluk ke atas kita, kita nak ghaibkan. Sama ada dia puji ke, dia celah ke, dia apa ke. Kita macam mana kita nak ghaibkan tu? Jangan bagi nampak di hati kita tu. Iaitu dengan memandang hadap segala makhluk atasmu, dengan mengurniai, memberi nikmat akan dikau. Segala pandang makhluk ke atas kita itu, kita nampak mengurniai nikmat atas kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia puji kita, Allah yang gerakkan hati dia tu puji kita. Dalam satu hadis Nabi kata, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa tak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi bila manusia tu terima kasih kat kita, kita nampak Allah Ta'ala yang gerakkan hati dia, memuji kita, terima kasih. Nampak Allah Ta'ala. Kalau manusia yang kita nampak dengan mata kepala ni pun dia puji kita, kita tak nampak, bagaimana kita nak nampak Allah puji kita yang gaib tu? Tuhan puji kita, kita bukan nampak, kita tak nampak. Tapi manusia puji kita, kita nampak. Ya. Kalau manusia puji kita pun kita tak nampak, macam mana kita nak nampak manusia Allah Ta'ala puji kita? Gaib-gaib tu macam mana? Allah Ta'ala hantar manusia puji kita. Hakikatnya Allah yang puji kita. Pandang Allah yang puji kita, bukan manusia yang puji kita. Puji sungguhlah, bukan puji bodek. Ada juga orang puji dengan ikhlas. Saya ni ustaz kata mengaji tauhid, tak faham-faham sifat 20. Ustaz ajak ni alhamdulillah terbuka hati kita. Dia cakap dengan betul. Kita nampak dengan mata hati kita, Allah yang gerakkan hati dia, puji kita. Hakikatnya yang puji kita Allah. Pandang Allah. Jangan pandang orang puji, pandang Allah yang puji. Kadang Allah buat macam tu, Allah hantar, makna kata orang-orang tertentu, macam orang minta derma, kita pun bagi sedekah, kita bagi derma kat dia, bagi wakaf kat dia. Terima kasih kerana dia meminta derma kat kita. Dia tak meminta derma, kita pun tak bagi. Allah hantar dia mai jumpa kita. Allah nak menzahirkan pada kita ni sifat pemurah, suka berderma, suka bantu orang susah. Jadi pandang makhluk, ingat Allah. Syuhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu Allah pada yang banyak. Yang mai jumpa kita ni banyak-banyak. Yang banyak ni mai kat kita, kita pandang yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah dia nak puji-puji lah. Hakikatnya Allah Ta'ala yang buka hati dia, puji kita. Begitu juga ujian-ujian, dia maki kita, dikritik kita, itu pun Allah hantar mai juga. Nak uji kita, sabar tak sabar. Kita kata kita ni orang sabar, Allah uji kita sikit, sabar tak sabar. Dengan ujian itu terbukti kita ni sabar ataupun tidak. Asiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu kata kamu orang yang beriman sedangkan kamu tak diuji? Apa iman? Antara ciri-ciri keimanan, semua ni daripada Allah. Qul min indillah.
Kata oleh Muhammad, semua daripada Allah. Baik daripada Allah, buruk daripada Allah. Orang puji pun Allah, orang celah pun Allah, orang puji pun Allah. Jadi tengok sesuatu, ingat Allah. Dengar apa datang pada makhluk, ingat Allah. Ini ujian Allah, ujian kesukaan, ujian bala. Semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau macam tu kita pegang, kita tenteram hati kita, kan? Tenang jiwa kita. Itu dia. Itu maksud dia. Dia kata nafikan, ghaibkan olehmu daripada keadaan berhadap makhluk atasmu. Makhluk duk hadap kat kita, duk puji kita atau celah kita, ghaib. Jangan pujian dan ucapan mereka itu memberi kesan ke dalam hati kita. Itu maksud ghaib. Antara ciri-ciri orang beriman, pejuang-pejuang Islam, wala yakhafuna laumata laim. Tak takut celaan orang mencela. Ini semua tak memberi kesan. Jin salah bukit akan nak runtuh. Itu dia. Macam mana nak ghaibkan ni? Dengan memandang berhadap segala makhluk atasmu, dengan mengurniai, memberi nikmat akan dikau. Ini nikmat daripada Allah. Manusia berhadap kepada kita, puji kita, ini makna kata satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Fahamlah, ini nikmat Allah. Ada juga orang puji dengan ikhlas. Ustaz mengajar saya faham. Siapa bagi kita faham? Allah. Yang salahnya kita menerima itu daripada kita. Tapi kalau kita pegang di hati, yang aku boleh bagi dia faham pun Allah Ta'ala juga. Puji ini kembali kepada Allah. Puji hadis bagi hadis kembali kepada Qadim. Dia hadis, kita pun hadis. Puji hadis bagi hadis balik kepada Qadim, balik kepada Allah Ta'ala. Aku tak ada haula, aku tak ada quwata, tak ada kepandaian apa-apa. Yang pandainya Allah. Kalau aku pandai, Allah bagi aku pandai. Pandai yang ada pada aku majaz saja, pinjam-pinjam cakap. Bukan makna kata hakikatnya Allah Ta'ala. La alimun alal haqiqati illallah. Tak ada yang mengetahui pada hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang puji kita, kita suka sedekah. Yang kita sedekah, harta benda kita sedekah pun daripada Allah. Semua pujian ni kembali kepada Allah Ta'ala. Itu cara nak ghaib. Nak ghaib bukan pandangan mata hati di atas pujian makhluk tu, dengan pandang kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ya, kerana bahwasanya barang siapa memandang ia akan hak Ta'ala. Siapa pandang semua ni daripada Allah. Berhadap atasnya dengan latifnya. Dengan latif, kelembutan Allah. Dengan kelembutan Allah. Aku mengaji bukanlah teramana sangat, tapi Tuhan bagi aku faham. Orang puji kita hafal Quran, boleh hafal ayat Quran. Bukan aku, Allah. Orang puji kita, tapi kepada Allah Ta'ala. Semua mai daripada Allah. Aku tak ada apa. Kalau Tuhan tak bagi aku ingat, aku pun lupa. Ya. Itu cara nak menghilangkan tu. Dia pandang hati di atas kelembutan Allah Ta'ala tu. Itu dia. Ya, latifnya dan inayahnya, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Semua sudut kita alim tu dengan hidayat, petunjuk, dengan inayah, pertolongan Allah. Kita kaya, ada harta, kita sedekah, orang puji kita, harta ni pun daripada Allah, pertolongan Allah. Kita tolong orang dengan tenaga, orang puji kita, ini pun Allah Ta'ala. Aku tak ada haula, tak ada quwata. Pegang begitu. Kalau macam tu punya pegang, maka tahqiqlah ia
dengan wujud sifat kemurahannya. Barulah tahqiq bahawa Allah tu bersifat dengan kemurahan, Rahman. Tuhan yang murah nilah bagi kat aku semua. Bagi ilmu kat aku, hantar orang mai puji aku. Bagi dekat aku kekuatan, hantar orang mai uji aku. Aku nak marah ke tak marah ke, nak tenang ke tak ke. Lama dia kita duk mengajak kat orang sabar. Allah nak ujilah, tengok. Asiban nas, adakah manusia melangkah yang mereka tu makna kata tidak diuji? Asiban nas an yutraku amanna, adakah manusia tu fikir aku biar saja mereka berkata aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tak diuji? Maka Allah ujilah kita. Suruh orang sabar. Pom, kena apa lagi kita? Masa tu baru kita tahu apa arti sabar. Terbukti kita sabar atau tidak. Kita syukur atau tidak nikmat Allah Ta'ala tadi. Ataupun macam mana. Jadi itu makna kata dengan ujian-ujian itu tahqiqlah ia dengan wujud sifat kemurahannya, kemurahan Allah Ta'ala tadi baru nampak. Tuhan yang Maha Pemurah. Kita bukanlah kita nak cari pujian orang, kita buat dengan betul. Tapi orang nak puji nak macam mana? Bila orang puji kita, balik pergi ke Tuhan. Semua balik pergi ke sana. Kita apa pun tak ada. Itu dia. Ya, pada zahir dan juga pada batin. Zahir dan batin milik Allah Ta'ala. Wa zahiru wal batinu. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua dia, milik dia. Zahir dan batin pada awal dan pada akhir. Awal pun Allah, tak ada permulaan. Akhir pun Allah, tak ada kesudahan. Zahir pun Allah, tak ada kesudahan. Batin pun Allah. Yang zahir daripada Allah, yang batin pun daripada Allah Ta'ala. Awal pun milik Allah, akhir pun milik daripada Allah Ta'ala. Semua Allah. Aku tak ada haula, tak ada quwata. Jadi pandang yang macam ni, maka fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Barulah boleh fana. Takkanlah orang puji kita nak fana macam mana. Hantar orang puji aku, tak tahu pun. Tapi telinga duk dengar orang puji, nak fana, nak buang macam mana. Orang celah kita, kata kita dengar. Orang bertanya, hang tak dengar ke orang duk maki hang? Duk apa? Hang pekak lah. Kita bukan pekak, kita dengar. Habis nak nafi macam mana? Nak nafi macam mana? Sedangkan benda tu kita dengar sendiri, orang puji atau celah kita. Macam mana nak buat cara pandang? Syuhud kepada Allah Ta'ala. Dia puji kita, Allah yang hantar dia puji kita. Layakkah kita menerima puji? Tak. Puji hadis bagi hadis, kembali balik pada hadis, balik pada Allah. Allah yang berhak menerima puji. Begitu juga dia celah kita. Takkan kata tak dengar apa dia celah aku. Mana boleh kita dengar? Anggap ni ujian Allah Ta'ala. Kita selama ni duk cerita sabar sana, sabar sini, redha sana, redha sini. Allah nak uji kita. Minta doa pada Allah Ta'ala supaya ujian tu kita boleh hadapinya dengan tenang. Nampak Allah yang hantar dia amai celah kita tu. Nampak di mata hati tu. Kalau terang mata hati kita, kita tak nampak makhluk, nampak Allah Ta'ala. Ingat Allah. Dia pengalaman lah. Seseorang tu fana daripada sesuatu apabila zahir yang lebih terang daripada sesuatu. Kebiasaan kita ni kalau pagi tak makan lapang. Pagi tak makan apa? Sampai pukul 10, 11, 12. Lapang kan? Tapi ada orang sehari tak makan, tak lapang. Dia
Pasal apa? Sama ada dia terlampau senang, seronok, atau terlampau susah hati. Dua keadaan ni dia akan fana benda tu. Benda lapang tu fana, hilang. Pertama, terlampau seronok. Budak-budak bila keluar keputusan peperiksaan, dia skor sampai 11A, 10A. A semua. Seronok dengan keputusan peperiksaan dia tu. Tak makan sehari, tak rasa lapar. Ada tak orang macam tu? Atau terlampau takut, terlampau susah hati. Saya biasa kena. Saya bila polis tahan tu pukul ke 9 pagi, tak minum kopi pun lagi. 9 pagi polis tahan saya. Masa tu isteri saya syarat mengandung. Saya tumpang duduk rumah mentua. Pak mentua saya pun susah. Saya pun tak ada duit simpanan apa. Ditahan di bawah encik, ditahan di bawah ISA. Kita mulalah bayang ISA ni bukan ada tempoh. Apa jadi kat anak aku, kat isteri aku, mau demai. Fikiran tu berserabut tu. Kan? Lapar tu dah hilang. Fana lapar tu sebab syuhud kesusahan yang akan timpa kita. Tak rasa lapar. Begitulah contohnya bila kita terang mata hati pandang kepada Allah. Ni makhluk-makhluk ni semua benda kecil ya. Fana, tak ingat lah. Dia macam tu contoh-contoh yang nampak, yang boleh dibuat contoh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lah makna kata semua segala-galanya. Panalah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripada nyanyi Allah, dan kekal ia dengan dia. Kekal ni baqa. Dia ada dua, satu fana, satu baqa. Fana dan baqa. Fana, mata hati tak nampak makhluk, nampak Allah Ta'ala. Syuhud Allah yang bagi semua ni, itu dipanggil fana. Bila keadaan ni berkekalan, maka dipanggil baqa. Kekal dalam fana, sentiasa tidak ingat Tuhan mata-mata, itu baqa. Baqa ni hal keadaan yang hebat lah. Bagi orang yang makna kata yang menjalani jalan-jalan ni ya. Maka Maha Suci yang telah menentukan orang yang tak mengantuk ambil uduk, entahlah pergi ambil uduk ataupun pergi tidur terus dalam majlis. Jangan duduk tidur. Kalau kita tidur, kita kena celak setan kan? Mengantuk pergi ambil uduk atau pergi tidur terus. Jangan duduk dalam majlis. Majlis ni majlis dihadiri oleh para malaikat. Nabi sebut malaikat berkeliaran muka bumi Allah, dia akan singgah di majlis ilmu yang Nabi sifatkan sebagai taman-taman syurga di dunia ni. Kamu bila jumpa taman syurga di dunia, kamu singgahlah. Kita menghormati majlis ilmu. Majlis dalamnya itu dibaca ayat Quran, hadis Nabi, percakapan ulama, kita tidur. Berarti kita tak respon dengan ayat Quran, tak respon dengan hadis, tak respon dengan percakapan ulama. Jadi kita biadab lah. Kita biadab dengan Allah, Rasul, dan juga dengan para ulama. Jadi kalau kita mengantuk, kami uzuk. Jangan tidur dalam majlis ilmu. Tok guru saya cukup marah orang yang tidur dalam majlis ilmu. La tanam fa innal aduwi la yanam. Jangan kamu tidur, kerana musuh tak pernah tidur. Dia sentiasa mencari ruang-ruang untuk melalaikan kamu, mengalpakan kamu. Ada seorang mahi, Ustaz Mahi yang dia keluar lalu. Dia dulu betul duk main mengaji, duk tidur. Saya cerkah sekali, bela tak tidur. Alhamdulillah, dia kata dia ambil akibat daripada apa saya marah kat dia tu, dia berubah bagi tumpuan. Lah boleh bercakap, tengok buka dalam Facebook tu ada lah dia buat live lah apalah. Dia kena macam tu. Kalau kita mengaji matematik kan, pengalaman saya lah, saya matematik saya memang minat. SPM pun satu, SRP satu, saya memang minat matematik. Kita tertidur saatnya, terputus dia punya formula tu.
Sikit je kita lalai, terputus hubungan tu. Kita payah nak cari ya. Tiap-tiap saat, tiap minit cikgu cakap, saya perhati mulut dia, tengok dia, dengar betul-betul ya. Pasal apa? Dia kena daripada A sampai Z tu semua kena dengar. Tak boleh lalai sikit pun. Bila terputus, kita dah tak tahu formula tu mana dia nak punca nak cari kita. Dia macam tu. Kita tak mari cari ya sekolah. Esok tu kita selalu tak tahu dah. Cikgu tak ulang balik dah. Ni kitab kita ni terus tu nama kitab turas. Dia terus dia tak patah balik belakang dah. Jadi kalau kita terlalai sekejap ya, kita dah terputus dengan ilmu. Ilmu ni saya nak abang bagi. Kita kena fokus. Kalau kita tak fokus memang tak dapat apa-apa. Kita layan mengantuk kita, layan bisikan setan kita habis macam tu ya. Rugi kita yang amat sangat. Baik. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala ya, yang telah menentukan orang yang ahlul khurbi. Ahlul khurbi ni orang yang dekat, qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya, bila Muhammad, bila mereka tanya aku tentang diriku, kamu jawab, aku ni qarib, aku ni dekat. Ahlul kharbi ni orang yang mukharrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat ni bukan nisbah jasad, badan ke badan, tapi dekat dia tu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Itu dia. Ya, orang ahlul khurbi ni dengan nikmat dan fadlun. Dia sentiasa mendapat nikmat Allah Ta'ala dan fadlun, anugerah daripada Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertentu akan mereka itu. Ini ahlul khurbi yang sentiasa mendapat nikmat Allah, anugerah Allah, rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Telah tertentu akan mereka itu dengan sekira-kira telah dibukakan daripada mereka itu hijab. Ya, yang bangsa makhlukiyah, bangsa makhluk, terbuka hijab. Nampak macam mana manusia tak ada apa-apa. Kalau dia puji kita, Allah yang hantar dia puji kita. Hakikat yang puji itu Allah. Dia tak nampak makhluk. Sebab makhluk tak ada apa-apa. Dia takkan mampu puji kita, dia takkan mampu caci kita, melainkan dengan izin Allah. Jadi Allah buka hijab, dia nampak macam tu, baru boleh pandang. Steady ya. Hang puji pun dia biasa. Sama aja, puji celah sama. Tak ada puji seronok kami. Bila orang celah kita, kita jadi kita marah. Tak ada. Dia biasa aja. Sebab dia nampak semua daripada Allah Ta'ala. Dengan anugerah Allah, pemberian Allah, Allah buka hijab, kita nampak hakikat satu ni daripada Allah Ta'ala. Qul kullun min indillah. Semua ni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang pun Allah, kalah pun Allah. Untung pun daripada Allah, rugi pun daripada Allah. Sehat daripada Allah, sakit pun daripada Allah. Pujian pun daripada Allah, celaan pun daripada Allah. Semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu. Tuhan buka hijab kat dia. Dan diterang mereka itu segala cahaya tajalli yang bangsa qalaqiyah. Ya, diterangkan oleh Allah Ta'ala mata hati dia, nur Allah bagi. Inna nuru iza dakhala al-qalba infasaha wa nsyaraha. Nur masuk dalam hati, hati terlapang, terbuka. Dipanggil nur tajalli. Kita usahanya takalli, tahalli. Tajalli tu Allah hantar mai. Bila hati kita dah kita lalui proses takalli dan tahalli,
proses penyucian jiwa dan pengisian dengan berbagai-bagai ibadat, zikir dan sebagainya. Ketika itu layaklah hati kita menerima nur daripada Allah. Nur masuk tu, nur dipanggil nur tajalli. Tajalli daripada Allah Ta'ala. Bercahaya hati itu, nampak Allah Ta'ala semata-mata, tak nampak makhluk dah. Lagi hati itu didinding, dihijab oleh sesuatu, dia tak nampak Allah, nampak makhluk. Pujian daripada makhluk, dia pun seronok. Celaan, dia nampak makhluk, dia tak nampak Allah, maka dia akan menderita, menggelabah, tak tenteram. Tapi kalau orang yang ingat Allah Ta'ala, nampak Allah Ta'ala dengan mata hatinya, pujian celaan tak memberi bekas. Yang aku takut Allah murka aku, makhluk dia tak heran. Itu dia. Itu bila makna kata terang mata hati dia dengan segala cahaya tajalli yang bangsa khalaqiyah. Khaliq ni makhluk lah, khaliqiyah, bangsa khaliq, bangsa Allah Ta'ala, bangsa ketuhanan, pencipta. Tadi ni makhluk, makhlukiyah, bangsa makhluk. Apa yang datang pada makhluk ni fana, maka kita pandang kepada khaliq, pencipta, Allah Ta'ala yang menghantar semua ni kepada kita. Maka memandang mereka itu akan dia dengan nurnya, dengan sebenar-benarnya. Maka dia pandang dengan nur Allah Ta'ala, nur yang Allah tuang dalam hati dia tu, terang menerang hati dia. Dia pandang Allah, hakikatnya semua daripada Allah, bukan daripada makhluk. Jadi jiwa dia tenang. Liman khafa maqama rabbih jannatan. Dua syurga yang dicampur oleh Allah Ta'ala kepada orang yang makam takut kepada Allah. Makam takut, dia takut pada Allah, dia bimbang dengan Allah, dia bertakwa kepada Allah. Allah bagi dia dua syurga. Di dunia ni dia dapat syurga ma'rifah, jannatul ajilah, syurga yang disegerakan, dipanggil syurga ma'rifah. Dia dah dapat di dunia, dapat syurga dah. Bila dia kenal sesuatu semua daripada Allah, dia tak ada masalah. Bagi dia sama aja. Untung ke, rugi ke, sakit ke, sihat ke, puji ke, cerca ke, sama ya. Dia hidup dengan tenang, macam orang masuk syurga, duduklah tenang dalam syurga tu. Begitulah orang yang dapat syurga makrifah, jiwanya sentiasa tenang. Sebab dia kenal Allah, dia pandang Allah. Kalau kita kalau di dunia ni dapat syurga yang dikatakan syurga makrifah tu, insya-Allah di akhirat satu lagi syurga yang disediakan oleh Allah, namanya jannatul ajilah, syurga yang ditangguh. Tangguh kita mati baru boleh masuk. Itu dia. Itulah makna kata nikmat-nikmat yang dianugerah oleh Allah Ta'ala akan dia dengan nur. Dia kata dengan sebenar-benarnya, baru dia dapat makna iman yang sempurna. Kalau tidak, masih lagi makna kata dia tersangkut, dia tersekat, dia terhijab. Dan inilah makna siddiq ubudiyah, hamba bagi Allah Ta'ala. Siddiq ni benar ubudiyah, hamba Allah yang sebenar-benar, yang kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Redha dan sabar dengan makna kata ujian-ujian Allah. Syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tetap pandang kepada Allah. Dia rasa dia benar-benar hamba bagi Allah. Apa hamba Allah? Tak ada haula, tak ada quwwata, tak ada daya, tak ada upaya. Dia ni terima apa saja yang Allah datang pada dia dengan penuh redha. Ya. Iaitu yang bahawa tiada ada baginya memandang pada barang yang daripada segala makhluk kepadanya. Ya. Dia tak heran, dia tak susah hati apa orang pandang kat dia.
Apa orang nak kata kat dia, itu lantak orang lah. Ya. Yang pentingnya dia kata dalam menilik ia berhadap kepada Allah. Bila dia berhadap kepada Allah, orang nak kata apa katalah, tak ada masalah. Dia tetap biasa aja. Dia pun tak banyak cakap. Oh gitu kan. Oh, terima kasih. Ya ke, minta maaf lah nak lebih kurang. Dia macam tu. Dia tak ada nak simpan dalam hati, nak jadi memberi kesan dalam kehidupan dia, tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah seronok dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata musannif rahimahullah taala, ya. Dan melihat Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu akan seorang laki-laki fakir. Ya. Pada Mekah. Maka katanya baginya sesuatu. Maka kata seorang itu baginya, Hai Ustaz, tiadalah aku kuasa atas ini daripada kerana manusia. Maka berpaling Sahal kepada segala sahabat. Maka katanya, tiada diperoleh hamba akan hakikat dari pekerjaan ini hingga ada ia dengan salah satu daripada sifat suatu, hingga gugur manusia daripada matanya. Maka tiada melihat ia dalam negeri ini melainkan iaitu yang menjadikan dia. Maka sanya seorang itu tiada kuasa ia bahawa memberi mudarat dan memberi manfaat akan dia. Kedua, hingga gugurlah dirinya daripada hatinya. Maka tiada mengapa pada barang hal mereka itu akan dia. Ini cerita Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Melihat dia akan seorang lelaki fakir. Laki-laki ni fakir ni kira miskin tengahlah. Terlalu miskin orang panggil fakir. Ya, kalau makna orang miskin ni susah lah, tapi fakir lagi susah. Orang yang tak ada apa. Ya, itu dia. Dia tengok di mana? Di Mekah. Ya. Maka katanya baginya. Kata si fakir itu kata kat dia sesuatu. Fakir ni kata kat dia ada sesuatu perkataan kata kat dia. Maka kata seorang itu baginya. Jadi orang tu kata, apa ni orang ni kata kat am gini. Ya. Maka katanya seorang kata kat dia, hai Ustaz, tiadalah aku kuasa atas ini. Si fakir ni kata dekat Ustaz ni begini-begini. Orang lain pula kata, Ustaz, aku tak tahan. Dia kata kaang ni macam ni. Mungkin fakir tu minta ke, mungkin tak bagi apa, kedekut ke apa ke. Si fakir ni cakap benda-benda yang boleh menyakitkan hati macam tu lah lebih kurang. Orang ni kata lah dekat dia, kata apa Ustaz, dia kata kat Ustaz macam tu macam ni. Contoh. Baik. Apa kata Sahal bin Abdullah? Ya. Tiadalah aku kuasa. Hai Ustaz, tiadalah aku kuasa atas ini daripada kerana manusia. Aku tak boleh dengar macam ni gini. Maka berpaling Sahal kepada segala sahabat. Dia paling muka dia tengok sahabat-sahabat dia yang lain. Dia kata, tiada diperoleh hamba itu akan hakikat daripada pekerjaan ini. Seseorang tu takkan nampak di sebalik benda yang berlaku. Dia puji kita ke, dia kata kat kita ni ke, hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Contohlah satu orang mai jumpa saya. Ya.
Dia tak pasal-pasal dia kata kat saya macam-macam. Mungkin saya boleh sabar. Tapi orang lain, apa ustaz dia kata kat ustaz macam ni ni. Tak patut dia buat ni. Oh, macam itulah lebih kurang yang berlaku pada Sahal bin Abdullah. Dia jumpa si fakir tu kata gini. Lepas tu mai seorang kata ustaz, tak patut dia kata kat ustaz macam ni. Dia pun berpaling. Tengok kat orang lain. Tengok sahabat-sahabat yang lain. Sahal bin Abdullah, dia perhati kepada sahabat yang lain. Dia kata apa? Tiada diperoleh hamba akan hakikat, dia kata, daripada pekerjaan ini. Benda ni tak nampak hakikat, kita nampak zahir saja. Mungkin dia marah kat kita, kat dia apa, kita nampak dia, kita tak nampak hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Tak payahlah kita nak marah kat dia. Dia orang fakir, orang susah. Dia kata kat kita apa-apa, mungkin dia tertekan kehidupan susah dia tu. Mungkin dia minta duit, kita tak bagi, dia marah kat kita. Itu biasalah. Kita pandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita pandang Allah yang uji kita, kita jiwa akan tenteram. Bila kita pandang dia tu, memang hati kita marah lah. Pandang Allah. Jadi tak terbuka hakikat semua ni. Dia kata daripada pekerjaan ini, hingga ada ia dengan salah satu daripada sifat, daripada sifat sesuatu. Jadi takkan terbuka makna kata pintu hakikat selagi kita memiliki sifat sesuatu. Sifat sesuatu ni sifat makhluk lah. Kita sombong, kita angkuh, kita hasad, kita dengki, kita riak. Selagi ada sifat-sifat ni, kita cuma nampak makhluk, tak nampak Allah Ta'ala. Tapi kalau kita makna kata memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat jamal. Apa sifat laman? Latif, kita ni orang lemah lembut. Af, kita bersifat pemaaf. Rahman, kita suka tolong orang, pemurah. Rahim, kita ada sifat kasih sayang. Ni panggil sifat-sifat jamal. Bila kita ada sifat-sifat ni, maka insya-Allah terbuka hijab. Kalau kita cuma ada sifat makhluk, hasad, dengki apa semua, kita tidak akan nampak Allah, tak dapat pandang Allah, duk pandang makhluk. Terhijablah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita makna kata duk memiliki sifat-sifat yang tadi ni, hingga gugur manusia daripada matanya. Kalau dia masih bersifat tu, dia masih nampak manusia. Tapi kalau terbuka hijab, dibuka pintu hakikat, kita memiliki sifat-sifat jamal tadi ni, maka insya-Allah barulah nampak makna kata dalam mata hatinya itu gugur manusia daripadanya. Dia tak kisah manusia nak kata kat dia, manusia nak puji ke, nak cela ke, itu biasa saja. Sebab dah terbuka pintu hakikat yang dia nampak hanya Allah Ta'ala. Maka tiada melihat ia dalam negeri ini, melainkan iaitu yang menjadikan dia. Siapa menjadikan kita? Allah. Gerak diam, Allah. Cantik huduh, Allah. Untung rugi, Allah. Siang malam, Allah. Hujan panas, Allah. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nampak ya Allah yang menjadikan semua ni. Maka sebenarnya seorang itu tiada kuasa ia bahawa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat akan dia. Tak ada siapa datang boleh memberi manfaat atau mendatangkan mudarat melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak boleh puji kita melainkan Allah. Dia tak boleh cela kita melainkan Allah. Dia tak boleh makna kata memberi manfaat pada kita melainkan Allah. Dia tak boleh mendatangkan mudarat melainkan Allah. Hati sentiasa pandang kepada Allah. Ya. Manfaat kedua manfaat dan juga mudarat. Hingga gugurlah dirinya daripada hatinya. Bukan cakap orang, diri dia sendiri pun gugur daripada hati dia. Aku sendiri pun tak mampu memberi manfaat pada diri aku.
Aku sendiri pun tak boleh mendatangkan mudarat dalam diri aku melainkan dengan Allah Ta'ala. Datang mudarat dan manfaat semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tak ada siapa boleh menghalang apa yang kau nak bagi, tak ada siapa boleh bagi apa yang Tuhan sekat. Semua daripada Allah. Hati sentiasa ingat Allah. Maka tiada mengapa pada barang hal mereka itu akan dia, kata Abdullah. Jadi bagi aku tak ada masalah. Dia nak puji aku ke, dia nak celah aku ke, tak ada masalah. Kerana aku melihat semua ni daripada Allah. Kalau dia puji aku, maka makna kata aku kembalikan pujian tu kepada Allah. Kalau dia celah aku faham ini ujian daripada Allah, aku sabar. Jadi bila macam ni keadaan kita, maka kita selamat, insya-Allah. Itulah lebih kurang bagaimana cara-cara nak ghaib, nak hilangkan perasaan pandang hati kepada makhluk dalam bentuk dia puji atau dicela, dalam bentuk datang mudarat atau datang manfaat, dengan kita mengembalikan makna kata segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, sesungguhnya daripada Allah, daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah, kembalikan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua daripada Allah. Benda ni senang cakap, tapi payah nak buat. Nak buat dia payah. Sebab tempat musyahadah pandang hati ni ialah hati kita. Hati dia terpaksa, kalau nak jalan ni dia kena lalui proses takalli, takhalli dan tajalli. Lalu diperingat oleh ulama, takhalli, proses takliyah, pembersihan jiwa. Kalau kita ada buat maksiat, bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Satu. Kalau kita ada sifat-sifat mengaji ilmu tasawuf, kita nampak kita ada sifat mazmumah, terutama takabbur, hasad, dengki, riak, ujub. Bersungguh-sungguh kita bermujahadah, buang segala sifat ni. Ini dia makan taubat. Taubat ni kembali kepada Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah kasih pada orang yang bertaubat. Bila Allah kasih, Allah makna kata permudahkan kita untuk melakukan ibadat. Bersungguh-sungguh kita mengerjakan ibadat zahir dan batin. Itu namanya tahliyah atau tahalli. Kerja kita tahalli. Itu bangsa kasbun, bangsa usaha. InsyaAllah Allah datangkan tajalli. Tajalli ni Allah tuang nur dalam hati, setelah hati itu bersedia menerima nur daripada Allah Ta'ala. Lalu saya buat contoh, kalau kita ada satu cawan, cawan ni bersih, maka layaklah cawan tu kita tuangkan air dalam tu. Tuang air ke, Milo ke, susu ke, kopi ke. Kalau cawan tu kotor, kita sendiri pertama tuang dalam cawan tu benda-benda makanan yang minuman yang rasat. Apatah hati kita. Kalau hati kita kotor, tak layaklah hati ini menerima nur daripada Allah Ta'ala. Kalau cawan kotor, kita tuang kopi, kopi jadi kotor, tak memberi manfaat. Minuman tu akan manfaat bila cawan tu bersih. Pinggan bersih, buh nasi, buh lauk, buh kuah, manfaat, kita boleh makan. Tapi kalau pinggan kotor, penuh tai kucing, lepas tu tuang nasi dalam tu, bubuh nasi, bubuh lauk, apa, siapa pun tak mau makan. Gitulah ibarat hati kita. Allah tak tuang nur dalam hati kita, kemungkinan besar kerana hati kita kotor. Jadi kerja kita cuci zahir dan batin. Ini namanya takhalli. Dan isi dengan berbagai-bagai ibadat, itu namanya tahalli. Bila ada proses tahalli berjalan dalam jiwa kita, ketika itu layaklah makna kata hati kita ni sebagai wadah
untuk menerima nur daripada Allah. Nur itu nur tajalli. Bila Allah tajalli, kita tak nampak makhluk dah, kita nampak Allah Ta'ala. Baru ingat Allah, lupa makhluk. Itu proses-proses yang disebut oleh Syekh bin Atta kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan tersebut dalam hikayat bahawa Luqmanul Hakim pula, insya-Allah. Cerita Luqmanul Hakim. Tadi cerita Sahal bin Abdullah, lepas ni esok pagi cerita Luqmanul Hakim. Berkaitan tajuk ni lah, tajuk cara-cara nak gaibkan. Jangan bagi nampak makhluk, kita nampak Allah Ta'ala kan di hati kita, insya-Allah. Kita sambung besok insya-Allah jika diizin oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Hari ni sehari lagi dah, siapa yang kelapangan kita tebang napia, kita nak ambil benih dia tu. Pasal besok muslimat mereka nak tanam. Jadi siapa kelapangan bolehlah pergi tempat napia belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.